بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal. Pada hari ini kita berada pada surah Ar-Rum dan hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah Ustaz. Okey, saatnya hari ini ya, kembali ceria. Okey, ya, kita bersama meneruskan dengan tuan-tuan yang berada di rumah untuk terus sama-sama kita menyelusuri kepada ayat-ayat daripada surah Ar-Rum. Ya, semalam kita sudah pun melihat banyak kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita fikirkan, untuk kita sama-sama melihat bahawa sebenarnya Allah amat berkuasa dalam hidup kita ini, dan kadang-kadang mungkin kita degil ataupun kita rasa tak ingin mengikut kepada peraturan, tetapi rupa-rupanya Allah tetap terus membawakan ayat-ayat untuk menjadi panduan kepada kita. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman 407 pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke-25 hingga 27, beberapa bukti keesaan dan kuasa Allah disambung lagi. Ya, semalam kita sudah tengok, hari ini kita lihat lagi bukti atas terjadinya hari mahsyar. Kemudian pada ayat 28 hingga 29, pengukuhan keesaan Allah dengan dalil dan bukti daripada realiti perumpamaan yang dibawakan berkaitan dengan kehidupan manusiawi kita. Dan pada ayat 30 hingga 32, perintah untuk mengikuti agama Islam yang merupakan agama fitrah dan tauhid yang akan membawa kita kepada kejayaan. Kita mulakan dengan ayat 25 hingga 28 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadhil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat meneruskan lagi nikmat kita dan juga bersama dengan Al-Quran Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kepada kita untuk terus kita mendalami Al-Quran, baca, faham, amal, dan insya-Allah jom sama-sama kita meneruskan lagi tentang antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita kenal Allah, untuk kita lebih dekat dengan Allah dan kita mengakui, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 25 hingga 28 daripada surah Ar-Rum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون
وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 25 hingga 28 untuk kita sama-sama melihat lagi apakah kebesaran-kebesaran ayatihi, iaitu mukjizat-mukjizat ataupun kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama hargai, hargai dan kita mengambil pelajaran. Kita perlu maklum seperti mana yang kita belajar daripada kisah Nabi Musa dalam surah Asy-Syu'ara, surah Taha, surah Al-Qasas, bagaimana apabila datangnya ayat-ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ada 9 ayat kepada Nabi Musa. Bagi sebahagian orang dia nampak kagum, ada sebahagian orang dia rasa macam biasa-biasa sahaja, tetapi bagi ahli sihir pada waktu zaman Nabi Musa itu mereka bersujud, Ustaz, mereka bersujud kerana apa? Kerana mereka ada ilmu. Bila mereka ada ilmu tentang mukjizat-mukjizat yang didatangkan, salah satunya adalah tongkat menjadi ular, mereka terus melihat kagum pada mukjizat tersebut, kami kalah dan kami menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita melihat pada surah Ar-Rum ini banyak ayatihi an taqumas samaa'u wal ard bi amri, Allah meneguhkan langit dan bumi ini dengan perintahnya, kita akan rasa amat kagum dan kita akan rasa luluh, kita rasa lemah bahawa sebenarnya ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita rasakan. Dan sebagaimana yang kita bincang sebelum ini dalam surah Al-Ankabut, iaitu keimanan kepada Allah ini bukan sekadar cakap di mulut. Tanya pada orang yang bukan Islam, siapa yang jadikan alam ini, mereka menyatakan Allah, tetapi mereka tufakun, mereka itu berpaling. Apa maksud berpaling? Mereka tidak mahu mengambil kesan daripada keimanan itu. Kalau Allah dah susun cantik-cantik alam ini, saya bersyukur sangat, Ustaz, kita bersyukur sangat Allah susun matahari, bulan, air turun pada kadarnya, tidak sedebuk begitu sahaja ke bumi Malaysia contohnya. Bila kita bersyukur sangat indahnya, saya memang kagum kepada Allah, saya juga bersedia untuk disusun oleh Allah pada setiap apa yang Allah seru kepada saya. Allah beritahu kepada dunia, okey, ikut peraturan, maka cantiklah alam ini. Saya juga bersedia bila travel, saya berjalan melihat camar di angkasa raya sana itu, saya tahu bahawa Allah susunlah saya bersedia untuk mengikut peraturan daripadamu kerana alam yang cantik ini, kerana mengikut peraturan daripada Allah yang menguruskan ataupun dengan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Thumma idza da'akum da'watan minal ard idza antum takhrujun, iaitu Allah mengingatkan kepada kita apabila sampai satu masa nanti dipanggil dengan satu panggilan, bila Israfil meniupkan sangkakalanya, maka semua orang akan
akan keluar. Apa maksud akan keluar? Keluar daripada kubur masing-masing, Ustaz. Ya, kita akan keluar dan pada waktu itu akan pergi bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa perkara ini perlu dikaitkan keluar daripada kubur dengan alam? Ustaz ya. Pasal nak ceritanya ialah Allah dah jaga taqum. Allah lah yang mendirikan segala-galanya ini. Mudah bagi Allah untuk mendirikan balik kita keluar daripada kubur. Dan kalau di dalam kehidupan kita ini kita tidak dirikan apa yang Allah seru, Allah panggil kita hayya 'alas salah, hayya 'alal falah contohnya, pada waktu Allah panggil kita pada waktu solat, ataupun Allah panggil kita untuk kita baca Quran, ya, ataupun panggil kita untuk bayar zakat, kalau waktu itu ada yang di kalangan manusia kata tak apalah saya letih Ustaz ya, ataupun sibuklah nak baca Quran ini, Allah panggil dia tak jawab, ada satu masa nanti bila dipanggil dengan satu tiupan sangkakala, maka tak ada siapa yang boleh memberi alasan. Seperti mana kita tidak boleh beri alasan pasal bumi ni matahari tak cukup panas ataupun langit tu bocor, semuanya sudah ditaqum ataupun telah didirikan Allah untuk kita tahu bahawa urusan segala-galanya milik Allah. Maka kita selalulah akan mengambil pelajaran daripada alam sekitar ini. Untuk saya, ya Allah, saya akan cuba untuk menyahut seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walahu man fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Pada ayat 26 Allah menyatakan dan miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi, semua tunduk hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qanitun kita dah bincang Ustaz ya. Berbeza dengan taah. Taah ini kita pergi restoran ya, order 3-4 item, kemudian tunggu beberapa lama baru siap. Tetapi kalau qanitun ini order dia tose ataupun nasi lemak ke ataupun mi goreng ke apa sebagainya, terus dia cakap siap ya. Maksudnya apa? Qanitun ini adalah siap sedia, siap siaga untuk tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara peristiwa yang menyebabkan orang rasa qanitun, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita pergi menghadap Allah dan akan kembali balik bertemu Allah keluar daripada kubur suatu hari nanti. Itu adalah saat yang paling mendebarkan. Mungkin kita tak nampak lagi perkara tersebut, tetapi poin ke arah tempat itu adalah namanya al-maut ya. Bila cakap tentang kematian Ustaz ya, semua orang akan tunduk senyap ya. Pada waktu itu tahu bahawa sebenarnya bila Allah dah panggil, tidak boleh lagi ingin kembali ke atas muka bumi ini. Jadi seruannya adalah untuk kita selalu menyahut seruan Allah untuk solat, untuk baca Quran, berbuat kebaikan. Dan bila kita berbuat kesilapan, Allah panggil kita untuk bertaubat, kita akan cepat-cepat istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ke-27 Allah menyatakan sekali lagi tentang betapa mudahnya Allah menguruskan segala apa yang ada di langit bumi ini. Ayat 27 kita baca sekali lagi bersama Ustaz Tir untuk sama-sama kita gunakan akal kita melihat kepada alam. Dan bercakap tentang membina tamadun, kita perlu menggunakan akal kita melihat kebesaran Allah. Dan kita tahu tamadun yang dinaikkan, negara yang dimajukan adalah anugerah Allah bila kita memanfaatkan akal kita menghargai tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 27 Ustaz. Baik, kita ulang pada ayat 27 untuk kita bagaimana cara kita akal ini apabila berhadapan dengan wahyu ini, supaya kita dapat menuruti wahyu yang lebih utama. Namun akal Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita bukan saja Ustaz Fas, bukan saja kita berfikir. Dan kita baca pada ayat 27, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa thumma yu'idu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. wa huwal ladzi ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Sadaqallahu.
dan dialah yang memulakan penciptaan kemudian mengulanginya kembali, dan itu mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini adalah ayat daripada surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum ni tidak terkenal sangat ustaz ya, bacaan di kalangan orang Melayu kita. Tetapi mari kita lihat apakah cara berfikir yang sedang dibina oleh ayat 27 ini, iaitu dialah, siapa dialah, dan dialah Allah Subhanahu Wa Taala memulakan penciptaan kemudian mengulangnya, ya, menghidupkannya dan mengembalikannya. Jadi apa poinnya? Poinnya ialah memulakan itu adalah lebih sukar sebenarnya dalam pengalaman kita, ya. Nak memulakan, nak buat buku, nak buat satu projek, nak buat sesuatu perkara kali pertama adalah sukar, tetapi untuk ulang itu adalah perkara yang mudah, ya, bagi kita. Dan lebih daripada itu, bagi Allah Subhanahu Wa Taala mencipta kita kemudian mengulang dan juga mengembalikan kita, itu adalah ahwan alaih, iaitu mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak menceritakan tentang betapa kita ini diciptakan daripada tak ada kepada ada, dan kemudian kita akan pergi ke hari kiamat nanti, akan dikeluarkan kembali, dikeluarkan daripada kubur, dan kita akan berhadapan dengan hari kiamat. Mudah bagi sebahagian orang-orang yang kufur, dia merasakan, di musyrik, orang-orang musyrik di Mekah itu, mereka merasakan betul ke ada akhirat, satu perkara. Tapi lebih daripada itu, ya, kalau Allah nyatakan walahul mathlu ataupun mathalul a'la fis samawati wal ard, bahawa Allah ini ada perumpamaan yang lebih tinggi, ya. Kalau tadi kita cakap tentang diri kita, tapi sebenarnya perumpamaan bagi Allah ini melampau ustaz, ya. Kadang-kadang kita kata mak menyayangi anak, contohnya kan, kita bagikan satu misalan. Allah menyayangi hamba-Nya, tapi walillahil mathalul a'la, iaitu bagi Allah perumpamaan itu lebih tinggi. Pasal kasih sayang mak ni dia ada cabarannya. Mak mengantuk, kan, ayah apa ustaz, ayah penat juga, penat, ya. Bagi Ustaz Tir, ya, kita ucapkan moga-moga Allah berkati, ya, dengan kehadiran baby baru, ya, kepayahan, ya. Tetapi bagi Allah Subhanahu Taala tidak ada penat, tidak ada mengantuk itu. Maka kasih sayang Allah itu 24 jam yang sempurna berbanding dengan manusia itu sendiri. Jadi di hujung ini Allah menyatakan wahwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Perkasa maksudnya yang berkuasa boleh sahaja mengenakan kepada sesiapa yang degil terus sahaja, rosak ataupun yang membuat perumpamaan salah kepada Allah. Contohnya, kalau ada yang beragama Kristian ataupun yang beragama Yahudi ataupun beragama Majusi, Hindu dan sebagainya, boleh saja bagi Allah Al-Aziz terus sahaja mencabut nyawa kalau mereka tidak mahu beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa yang berlaku tuan-tuan? Allah Al-Hakim, Allah penuh kebijaksanaan, Allah penuh dengan hikmah, Allah beri peluang. Sama macam kita juga. Kita sudah beragama Islam, ada kekurangan dalam hidup kita, Quran mungkin ada kurang, solat ada Quran ada kurangnya. Allah Al-Aziz boleh sahaja membuat apa sahaja. Sebagaimana Allah boleh buat kita daripada kosong menjadi sesuatu, Allah boleh berkuasa. Tetapi Allah beri peluang sampai akhirat. Sampai akhirat. Apa poinnya? Poinnya akhirat itu bila Allah bagi lagi kita peluang untuk hidup, ia peluang untuk kita sila baiki, ya, dan sila perhatikan hari ini saya buat apa yang saya buat hari ini, apa kesan pada hari akhirat saja. Bukannya sekadar bersuka-suka ataupun tidak memikirkan kesan jangka masa panjang sampai ke akhirat. Bercakap tentang misalan ini, Allah bawakan pada ayat 28 satu perumpamaan yang panjang. Darabalakum mathalan min anfusikum. Satu perumpamaan tentang diri kamu, ya, iaitu apakah kamu redha jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini, lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesama kamu. Panjang ustaz, ya, panjang ayat ini. Dan kalau tuan-tuan baca terjemahan ini apa ke maksudnya? Surah Ar-Rum ini penuh dengan ayat-ayat Allah, ya, tengok alam dan kaitkan dengan hari akhirat, ya, tentang ketauhidan, tentang risalah, dan satu lagi perumpamaan, ya. Dan cara berfikir begini adalah cara berfikir tahap tinggi, ya. Nak membina tamadun, memang kita tengok burung kita dapat bina kapal terbang, ya. Kita tengok kepada lipas, kita boleh bina hampa gas. Saya pernah dengar ada satu inovasi ustaz, ya, bina vacuum macam lipas. Lipas tu pasal apa? Lipas kan kalau kita tengok kita punya pintu kita kadang-kadang dah cukup sempit, tak boleh nak masuk lah kan, tapi dia boleh masuk, kan. Dan ada
teknologi vacuum yang dia pasal kadang-kadang ada tempat yang sempit, dia tetap juga boleh jadi macam lipas itu dan kemudian masuk dan dia kembang balik dan dia akan sedut mana-mana debu yang ada. Ini adalah cara berfikir yang diasuh oleh Al-Quran, dan dalam ayat 28 ini Allah bawa tentang perumpamaan manusia. Adakah seorang manusia, katakan tuan-tuan lah ya, kita punya apa Ustaz, kalau Ustaz ada kunci kereta besar ya, ataupun rumah besar ya, adakah kita ni akan berfikir ya, kalau kita adalah seorang hamba ataupun bibi lah ya, kita berfikir pasal rezeki kita sama dengan apa yang difikirkan untuk si pembantu ataupun bibi kita. Contohlah ya, ataupun pembantu ke ataupun staf kita. Contohnya ialah bercakap tentang sewa rumah, bayar bil, kunci kereta, semuanya kita serahkan kepada staf kita dan kata engkau uruskanlah, engkau gunalah apa yang ada. Setakat ni Ustaz, biasanya orang buat tak macam tu? Tak buat. Orang tak buat begitu. Pasal apa? Pasal kita tidak menyamakan kita dengan orang yang menjadi pembantu tadi tu, pembantulah kan, tetapi kita tak adalah pula nak bagi okey nah ini kunci rumah saya, nah awak ambil lah, awak boleh guna, sama saja. Jadi kebimbangan kita ya untuk bab-bab pengurusan ini tak sama dengan kebimbangan untuk orang yang kita pimpin tersebut. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yaqilun. Ini adalah satu ayat untuk kaum yang berfikir. Jadi apa mesejnya? Kan? Saya bila tengok pada ayat ini dan bila merujuk kepada tafsir, baru tahu rupa-rupanya bab rezeki ini tuan-tuan Ustaz ya. Sebenarnya yang memikirkan betul-betul, yang menguruskan betul-betul adalah Allah Subhanahu taala ya. Jadi kalau katakan seseorang itu dia bimbang sangat rezeki, dia fikirkan menyamakan yang empunya dengan si hamba itu, seperti dia menyamakan Tuhan empunya rezeki itu dengan kita ini sebagai hamba. Kita fikir macam mana rezeki kita pun sebenarnya yang berkuasa adalah Allah yang memulakan segala penciptaan. Dan perkara ini menyebabkan cara berfikir kita, ekonomi kita jangan kita bimbang sangat. Kita perlu menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan disamakan kita macam Tuhan, padahal Tuhanlah yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan naba ataupun nawaba, iaitu kembali ataupun bertaubat kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. 18 kali disebut di dalam Al-Quran, dan kita akan lihat kepada perkataan ini ya, iaitu kembali pada Allah ini adalah satu ciri yang penting. Bila kita lihat kebesaran Allah, akhirnya kita rasa kerdil dan akhirnya kita cuba untuk mengikut peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Insya-Allah. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertawakallah kepadanya serta laksanakanlah salat, dan janganlah kamu termasuk di kalangan orang-orang yang menyekutukan Allah. Ini adalah petikan ayat 31 pada babak ataupun bahagian kedua yang akan kita baca sebentar nanti, insya-Allah. Pasti kenapa dikaitkan dengan solat, tawakal, bertakwa,
Kita minta supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang syirik. Mudah-mudahan kita sentiasa diberikan keimanan, Allah Ta'ala berikan kepada kita sabat dalam iman, kekuatan dalam iman kita, insya-Allah. Baik, sebelum kita nak baca lagi ayat seterusnya, separuh muka lagi, saya ambil masa sedikit saja untuk kita nak ulang kaji tajwid, terutama pada ayat yang ke-25 yang kita baca, ayat pertama yang kita pada muka surat 407 ini. Sudah pasti kita banyak bila baca Quran, kita banyak berjumpa dengan perkataan al-ardu, sama ada wal ard, fil ard. Kita banyak wakaf dekat situ. So macam mana bila kita wakaf pada kalimah al-ardu tu, walaupun nampak macam agak susah sedikit sebab nak berhenti dengan huruf dad. Ustaz Hafaz, huruf dad ni antara huruf yang kita kata paling payah lah. Huruf dad tidak ada dalam bahasa lain kecuali dalam bahasa Arab. Huruf dad. Jadi mencabarlah nak sebutnya. So kita cuba ulang kaji. Kadang saya pun tak betul juga. So macam mana bila sebut dad ini, kita hindarkan daripada menyebut huruf selain daripada dad. Banyaknya orang sebut dad ni sebut dal, huruf ta, huruf dha. Ada dad disebut dengan huruf dad. Okey. Kalau kita berhenti, kalau sambung senang sikit. Kalau nak berhenti tu, wa min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amri. Kalau sambung senang sikit. Kalau berhenti wal ard, sebab ada dua mati kat situ. Pertama ra mati, memang ra tu asal mati dah, ar. Kemudian kena ada pula huruf dad tu, sebab kita nak wakaf, maka dad tu walaupun hidup baris depan, dia kena dimatikan juga, walaupun dia mati yang mendatang, sebab mati kerana wakaf. Kalau sambung tak masuk cerita lah, tapi cerita bila kita wakaf. Jadi ada dua huruf mati. Mula-mula nak mati ra dulu, nak jelaskan sifat ra mati dengan tebal, ar, ra dulu, jelaskan ra satu persatu. Jangan kita nampak dot saja sehingga kita lupa pula ra. Kerana kaedah Arab bila berhenti, huruf hujung kena mati, dan huruf hujung kena bunyikan juga mati dia. Tak boleh kita berhenti, ada setengah baca wal ar, dia berhenti dengan ra saja. Ni banyak kan, fil ar, wal ar, ra saja. Dot dia tak bunyikan sifat ataupun huruf dot. Walaupun ketika wakaf, dot tu kena dibunyikan. So macam mana wal ard, ra dahulu baru kita ambil sifat dad. Sifat dad yang kalau kita belajar sebelum ni, huruf dad ni dia ada rakhawah, suara tu terkeluar sedikit, wal ard, wal ard. Tapi dia bukan qalqalah, wal arda, bukan wal arda. Dia dad tak termasuk bahagian huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Tak ada dad dalam tu. So dad jangan qalqalah kalau mati. Wal ard, ada dia punya suara dad itu, dilebihkan sedikit sifat dad. Tu ketika wakaf yang kita ulang kaji sikit kalimah-kalimah yang biasa kita jumpa. Kalau sahabat-sahabat baca Quran, maka jumpalah kalimah ni safas. Al-ardu, bumi lah. Betul. Ya, jadi itu adalah cara bacaan yang betul Ustaz. Al-ard ni nampak macam huruf yang besar. Ingatkan qalqalah Ustaz ni, tapi rupanya tak boleh. Ya, jadi dia kena berhenti pada tempatnya lah Ustaz, dan ini adalah panduan ulang kaji kita. Moga-moga tuan-tuan dapat, pasal kadang-kadang ada juga saya dengar imam yang bila dia ada pula terlebih tu. Harapnya hari ini dapatlah pencerahan insya-Allah. Baik, kita ingin bergerak kepada ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-32. Saya kena beritahu jelas-jelas Ustaz ya. Ayat surah Al-Ankabut surah 29 dan surah 31 ini biasanya kita baca biasa. Surah 29 dan surah 31 ni dia seperti pasangan, dia melompat. Surah 29 surah Al-Ankabut pasal diri ada ujian, dan surah 31 surah Luqman yang kita akan belajar nanti, iaitu berkaitan dengan pengurusan diri dan keluarga. Berkaitan dengan Luqman ya. Tapi surah yang mencabar sikit adalah surah 30 dan surah 32. Dia melompat ya, surah 30 dan surah 32, iaitu surah Rum, dan nanti surah 32 surah As-Sajdah. Ya, surah As-Sajdah itu walaupun kita selalu baca, tetapi isinya itu dia bercakap tentang pembinaan tamadun. Ya, kalau di sini pembinaan tamadun, Rom kalah ya, kemudian dia akan menang, dan selepas Rom menang, Islam menang. Surah As-Sajdah pun sama juga ya, ketika Nabi Musa membawa kaumnya itu, mula-mula kalah, lepas tu menang, lepas tu kalah balik umat Islam. Pasal umat Nabi Musa itu umat Islam, kalah menang, lepas tu umat Islam kalah,
dia akan menang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi membina tamadun ini dia ada rahsia-rahsia yang tersendiri, tapi asasnya apa? Tauhid. Tauhid dan antara elemen yang diberi penekanan adalah ekonomi dan sosial. Dalam ayat 28 sebentar tadi, isu tentang ekonomi, ya, bila seseorang itu menyamakan dengan hambanya, dia ada kereta, dia tidak akan beri kepada hambanya kunci kereta juga, dia tak bimbang sebagaimana dia bimbangkan rezeki untuk hambanya. Dan lebih daripada itu, bila bercakap tentang apakah pelajarannya, kita tahu bahawa yang betul-betul menjaga rezeki adalah Allah. Kita tak payahlah, ya, terlampau menjaga rezeki, kerana rezeki adalah satu-satunya milik Allah untuk diuruskan. Kita menyambung ayat 29, komentar tambahan untuk kita bersama menjaga tauhid kita sehingga ayat 32. Silakan Ustaz. Baik, jom sama-sama kita baca ayat yang ke-29 hingga 32 untuk surah Ar-Rum ini, kerana tak lama lagi kita akan masuk surah Luqman. Saya sendiri pun seronoklah surah Luqman ni antara surah yang saya amati dan cermati. Lebih-lebih lagi dapat baby ni, kerana terdapat pesanan-pesanan nasihat yang berguna. Dan saya ucap terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang ucap tahniah, yang doa akan kelahiran baby ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kebaikan semua, anak-anak, pasangan-pasangan yang menjadi penyejuk hati-hati kita semua, yang membantu kita semua untuk bertakwa, membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga kita juga menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 29 hingga 32 untuk sama-sama kita memahami tentang mengapa pentingnya kita membaiki ataupun menguatkan ketauhidan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Rum yang kita maklum turun pada tahun 5 Hijrah awal, maksudnya awal di bukan 5 Hijrah, 5 tahun kenabian ketika Nabi masih lagi berada di Mekah. Jadi berkaitan dengan tauhid ini penting kerana dengar bahawa Rom kalah dan Rom akan menang. Tetapi selepas Rom menang itu, ya, bila Rom menang, rupa-rupanya umat Islam juga menang, kerana ketauhidan itu penting. Ketauhidan itu penting dan agama samawi ini adalah satu perkara yang perlu beri perhatian. Maka apakah asas kepada kejatuhan? Ya, pada ayat 29, tetapi orang yang zalim hanya mengikut keinginannya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang dapat memberi petunjuk pada orang yang telah disesatkan? Ini menerangkan
bahawa orang yang ikut kepada kezaliman maka ahwaahum, ya, mereka itu mengikut keinginan mereka. Hawa itu maksudnya adalah menurun, ya, seperti mana kita tengok nanti surah An-Najm, wan najmu idza hawa, demi bintang yang turun, ya, turun. Maka bila kita memahami ayat 29 ini, kita tahu apabila ikut hawa nafsu ia membawa kita turun tanpa ilmu, ya. Bila ikut hawa nafsu tanpa ilmu yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita selalu doa Rabbi zidni ilma. Kita baca Quran ini Ustaz, ya. Sebenarnya baca Quran ini kita dapat ilmu yang benar, bukan mengikut hawa nafsu. Kita terjauh daripada kezaliman. Apakah salah satu sejarah yang kita dah belajar tentang berbuat zalim akhirnya boleh membawa seseorang itu jatuh, ya, iaitu sejarah Nabi Adam alaihissalam bila Nabi Adam berdoa Rabbana zalamna anfusana, ya, wahai Tuhanku, kami menzalimi diri kami. Jadi sebenarnya dosa ataupun perkara-perkara kezaliman yang kita buat di dalam kehidupan ini, dia akan menjatuhkan kita, membawa kita jatuh ke bawah. Dan sesebuah tamadun jatuh bukanlah kerana tak ada sumber ekonomi ataupun kerana tak pakar, kerana mungkin pelbagai sebab, tetapi kerana kezaliman itu sendiri. Yang kita perlu beri perhatian, kita nak menjaga negara kita ini, kita kena pastikan siapa yang bertugas ada amanah masing-masing. Jangan zalim ikut kepada hawa nafsu sendiri, ya. Kita belajar daripada surah Al-Qasas, Firaun ikut hawa nafsunya dengan kuasa, disalahguna kuasa, hancur. Qarun ada harta, salah guna harta, menunjuk-nunjuk, hancur. Dan faman yahdi man adallallah, ya, Allah nyatakan pada ayat 29 ini, iaitu siapakah yang dapat memberi petunjuk pada orang yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan wama lahum min nasirin, dan tidak ada pertolongan. Bila kita tidak dapat hidayah dan tidak dapat pertolongan daripada Allah, seorang ayah ibu mungkin akan menjatuhkan satu keluarga. Kalau dalam sebuah negeri, organisasi, kalau tidak dapat hidayah daripada ilmu yang benar, tidak dapat pertolongan daripada Allah, hancur. Tetapi dengan pertolongan itulah yang menolong kepada para sahabat pada peristiwa Badar, dapat pertolongan Allah, kemenangan walaupun 313 orang sahaja pada waktu itu. Jadi kita kena buat apa? Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Kita hendaklah hadapkan ataupun dirikan wajah kita hanya kepada agama yang lurus, iaitu kepada agama fitrah Islam ini sendiri. Kita perasan dalam ayat yang ke-25 atas sekali, ya, kita ada perkataan taqum, Ustaz, ya. Allah dah mendirikan, ya, langit dan bumi. Jadi apa yang kita kena buat, kita hanya jaga agama kita aja. Tak payah nak menompang langit ataupun nak pergi buat satu planet baru ke, kehidupan di Marikh ke, seperti mana ada komentar lah di barat ni kata kat dunia ni dah penuh sangat, dia nak pergi hidup, cari kehidupan di Marikh ataupun di planet-planet lain. Tak payah, ya. Tapi kesian kepada orang yang tidak ada Al-Quran, dia tak tahu tentang akhirat, dia tidak tahu betapa perlu buat persediaan untuk ke akhirat syurga sana, bukannya pergi kaji planet lain dan buat kehidupan yang lain. Jadi Allah menyatakan fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Ayat yang ke-30 kita nak baca sekali lagi untuk sama-sama kita memahami apa maksud fitratullah ini yang tidak berganjak dan tidak berubah, untuk kita selalu jaga apa yang Allah bekalkan di dalam agama kita, agama Islam. Ayat 30 bersama Ustaz Tir. Sudah pasti kita semua dan penonton-penonton, saya sendiri nak tahu, faqim wajhaka lid-din hanifa, hadapkanlah wajahmu lurus pada agama ini, fitratullah, fitrah Allah itu. Mungkin Ustaz Fah akan terang selepas ini, dan kita baca dahulu, mudah-mudahan kita mendapat rahmat, keberkatan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها ذلك الدين القيم ولكن
أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam mengikut fitrah Allah, disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Fitrah Allah itu adalah sesuatu yang sudah pun Allah masukkan dalam hati kita setiap insan, dan kita boleh merujuk kepada surah Al-A'raf. Kita sudah belajar surah yang ke-7 ayat 172 berkaitan dengan pertanyaan di alam roh Ustaz ya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Bukankah aku, Allah bertanya kepada para roh, Tuhanmu ya, maka semua roh menjawab qalu bala syahidina. Itulah fitrah, software yang telah dimasukkan ke dalam setiap diri manusia. Setiap diri manusia, tak kisahlah dia ayahnya orang agama Islam, Kristian dan sebagainya, fitrah itu sudah ada. Dan fitrah itu la tabdila li khalqillah. Fitrah nurani itu ya, kembali kepada tauhid pada Allah, ingin berbuat kebaikan kerana Allah buat baik kepada kita, tidak ada perubahan. Daripada dulu sampai sekarang dia tidak ada perubahan. Zalikad dinul qayyim, inilah agama yang lurus. Tetapi ramai yang tidak tahu. Mengapa tak tahu? Kerana kadang-kadang dah ada software Ustaz ya. Kalau kita ada komputer tu kan, kita ada password kan. Dalam tu macam-macam software. Lepas tu ataupun dalam telefon kita ada macam-macam benda, tapi kita kena letak password kita baru boleh ia berfungsi dan boleh kita gunakan segala-galanya. Apakah password untuk kita buka segala fitrah yang sudah pun dimasukkan dalam hati kita? Itulah ilmu yang datang daripada Quran. Quran ini dia adalah password Ustaz. Bila kita baca balik kata oh kan, baru terbuka balik. Benda tu dah ada dah dalam diri kita. Dia akan terkeluar balik, bercahaya balik. Kalau dalam surah An-Nur itu istilahnya nur dalam diri kita, fitrah itu bercampur dengan nur daripada Al-Quran, maka dia akan jadi nur ala nur, dan kita akan terkejut, rupa-rupanya saya ni boleh nak kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri kembali ini dinyatakan pada ayat 31, munibina ilaih ya, iaitu kita kembali balik kepadanya, kepada Allah, dan bertakwa, dan dirikan solat, dan jangan menjadi orang-orang yang musyrik. Ini kesannya Ustaz ya. Kesan bila fitrah, anak kita kan lahir dalam fitrah, kadang-kadang mak ayahnya itu yang letak dekat depan TV ke, cara cakapnya mengubah fitrah, tapi dalam tu ada. Bila anak itu dibekalkan balik dengan password tadi, namanya apa? Ilmu daripada Quran ya, dibacakan balik, difahamkan balik, seperti tuan-tuan ikut ini ya, My Quran Time ataupun kelas-kelas Al-Quran, dia akan menyebabkan diri rasa munibin ya, nak kembali balik kepada Allah, nak bertakwa balik. Kita akan mula rasa saya kena dirikan solat. Rasa itu muncul kembali. Mungkin dah lama dah tak solat, tetapi rasa nak dirikan solat itu kembali balik. Pasal as-solah itu maksudnya agama, maka kita rasa bahawa saya kena ya, kalau saya tak dirikan solat dalam keluarga saya rasa bahawa agama ini akan hancur. Tapi ia akan terbina bila kita ada password untuk membuka fitrah yang ada dalam diri kita. Minal ladzina farraqu dinahum ya, iaitu orang yang memecah belahkan. Siapa orang musyrik ini? Memecah belahkan agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Nak ceritanya fitrahnya Islam, tapi daripada Islam keluar Yahudi, daripada Islam keluar Nasrani ya, Kristian, daripada ini keluar Majusi, dia keluar macam-macam. Ini sebenarnya asal manusia itu fitrah, tapi dia rasa macam saya kagum pada ulama pada zaman saya ini, saya nak ingat dia pasal dia dah meninggal, buat satu patung, itulah jadi agama berhala yang ada. Asalnya itu nak buat baik, tetapi bila tidak guna password betul, dia terkunci Ustaz ya. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, yakin dan buat persediaan apabila diri dibangkitkan semula. Itu yang Allah ingatkan, idza antum takhrujun pada ayat 25. Yang kedua, sentiasa tunduk dan siap siaga dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesan apabila kita makin meningkatkan ketauhidan kita, keimanan kita. Dan yang ketiga, yakin Allah amat berkuasa, dan cara Allah kendalikan urusan adalah melangkau batas makhluk. Jadi bila kita rasa ragu-ragu, ada masalah dalam hidup, terus kita mohon pada Allah, dan bila Allah panggil kita, terus kita menyahut seruan daripada yang esa. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antal qawiyyu wa nahnu ad-du'afa.
antal qawiyyu wa nahnu ad-du'afa la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh zalimin. Ya Allah, Engkau lah yang maha berkuasa ya Allah, Engkau lah yang maha kuat ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinlah kami ya Allah kepada jalan yang benar ya Allah, jalan yang lurus ya Allah, jalan yang siratal mustaqim ya Allah. Ya Allah, bila kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami berada di atas jalan sunnah Nabi-Mu ya Allah, Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami untuk sentiasa tunduk dan patuh kepada perintah-Mu ya Allah dan sunnah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, berilah kepada kami kekuatan untuk terus kami sentiasa bersyukur di atas nikmat-Mu ya Allah dan menyedari akan hakikat rezeki itu datang daripada-Mu ya Allah. Engkaulah yang memberi rezeki dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita dan kita memahami bahawa antara isu ketauhidan dalam dunia ini adalah bab rezeki. Ini yang kita ingin tanamkan nilai ini dalam tabung gerakan Al-Quran. Dengan rezeki yang kita dipinjamkan ini, kita gunakan kembali untuk menyampaikan nilai password untuk unlock ya kepada segala fitrah-fitrah yang ada dalam diri setiap insan yang bila mendengar Al-Quran selepas ini, hasil sumbangan tuan-tuan dalam program yang ada menyebabkan mereka ingin munibin, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali dan akan mengulang balik ya malam ini pada jam 10 malam dan juga pagi esok, dan kita teruskan halaman 408 My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.